Forum Remaja, Jendela Kematangan Minda. Forum Remaja, pencetus kecemerlangan diri. Forum Remaja, nafas baru generasi kini. Forum Remaja, pencetus ajaran misi. Forum Remaja, pemakin insan insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kita lagi di gelanggang Forum Remaja. Bersama saya, pengurusi pada hari ini Muhammad Izzan bin Hadi. Jadi pada hari ini kita dalam forum ini ingin membincangkan satu tajuk yang amat menarik, iaitu pelancongan gastronomi, satu potensi besar, potensi baru sektor pelancongan negara. Untuk mengupas tajuk ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang sudi hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya ni ahli panel yang pertama, Masya Ahmadiyah. Apa khabar saudari? Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Tuan Pengurusi Majlis, alhamdulillah saya sihat-sihat saja. Di situ sana gadis Ayu yang nampak pemalu tapi sebenarnya petah berkata-kata, saudari Alan Natasha. Apa khabar saudari? Khabar baik saudara. Yang terakhir sekali di sebelah kiri saya ni ahli panel kita yang ketiga, Marisa. Jadi selamat datang saya ucapkan. Tajuk pada kali ini amat menarik kerana ianya belum banyak dibincangkan, diketengahkan dalam golongan masyarakat. Jadi tajuk ini kita cuba bawa untuk membuka minda rakyat Malaysia tentang pelancongan gastronomi. Jadi sebelum itu izinkan saya memberi sedikit pengenalan mengenai pelancongan gastronomi ini. Secara umumnya pelancongan gastronomi ini membawa maksud suatu perjalanan pelancongan yang berkhusus atau berfokus untuk menjelajah di sesebuah destinasi tersebut untuk mencuba makanan, minuman ataupun mengalami sendiri budaya tersebut di tempat tersebut. Jadi kita mulakan forum kita pada hari ini dengan menjemput ahli panel kita yang pertama untuk memberikan definisi lanjut mengenai pelancongan gastronomi. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Sebelum kita pergi lebih jauh kepada konsep pelancongan gastronomi itu sendiri, sebaiknya kita pergi kepada definisi gastronomi itu sendiri. Perkataan gastronomi sebenarnya berasal daripada perkataan Greek, iaitu gastros yang bermaksud perut dan nomos yang bermaksud undang-undang. Secara keseluruhannya, gastronomi ini boleh didefinisikan sebagai suatu sumber yang berkait rapat dengan cabang-cabang ilmu seperti muzik, falsafah, kesastraan, psikologi dan geologi. Oleh itu, pendek kata, pelancongan gastronomi ini ialah melancong atau bercuti ke sesuatu tempat untuk mencuba sesuatu makanan, seterusnya menjadikannya salah satu faktor penggerak kepada pelancongan itu. Pendek kata, pelancongan gastronomi ini ialah seperti kita pergi melancong atau bercuti ke suatu tempat untuk menikmati atau mencuba tarikan utama di situ. Contohnya, pelancong yang datang ke Malaysia untuk menikmati sendiri keunikan makanan tradisional kita dan merasai sendiri keistimewaan yang ada pada makanan-makanan tersebut. Misalnya, gulai dan cili padi adalah tarikan utama pelancong untuk datang ke Negeri Sembilan. Izharlah sebagai negara yang terkenal dengan panggilan syurga makanan ini, saya percaya pelancongan gastronomi ini sangat berpotensi untuk dijadikan tarikan pelancong pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Masya Ahmadiyah. Jadi jelaslah pelancongan gastronomi ini memberikan satu peluang baru kepada sektor pelancongan negara kita untuk terus berkembang. Menurut ahli panel kita yang pertama tadi, pelancongan gastronomi mempunyai potensi besar dalam memajukan sektor pelancongan negara. Jadi saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Alia Natasha, bagaimana pelbagai makanan di negara kita menjadi aset kepada negara kita? Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi. Memang pelancongan gastronomi ini mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Sebenarnya, makanan yang terdapat di sebuah destinasi pelancongan dapat meningkatkan pengalaman para pengunjung ke sesebuah destinasi tersebut. Makanan dalam sektor pelancongan ini juga dapat menghubungkan pengunjung dengan budaya dan warisan di tempat tersebut. Maksudnya di sini,
penggunaan makanan dapat menyumbang kepada promosi jenama destinasi pelancongan kerana makanan ini diakui sebagai sebahagian daripada budaya tempatan. Baiklah, hidangan makanan jika kita lihat ianya bukan lagi sebagai pengalaman pelancongan, namun ianya menjadi faktor utama untuk pelancong datang ke negara kita. Kesannya, destinasi berkenaan mula menyedari bahawa makanan tempatan ini merupakan bukan lagi salah satu aspek untuk pengalaman, namun ianya merupakan faktor utama kedatangan pelancong ke negara kita. Jika kita lihat contohnya di Terengganu mempunyai nasi dagang, kemudian di Melaka ada asam pedasnya. Jika kita lihat pelancongan gastronomi ini dapat meningkatkan, dapat mempunyai pelbagai kaum. Dengan pelbagai kaum ini, ianya dapat mewujudkan lagi pelbagai makanan tradisional di negara kita. Izharlah pelancongan makanan ini dapat dijadikan faktor utama kedatangan pelancong ke negara kita. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Natasha. Panjang lebar penerangan saudari kita tadi. Nampaknya pelancongan gastronomi ini memang mempunyai potensi yang sangat besar di negara kita untuk dimajukan. Hal ini memang semestinya memerlukan usaha yang jitu daripada semua pihak. Jadi izinkan saya menjemput saudari kita yang ketiga. Bolehkah saudari kongsikan apakah usaha yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan ini? Ya, terima kasih saudara pengerusi. Soalan yang amat menarik untuk dijawab. Baiklah, kita sedia maklum sektor pelancongan memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan negara. Rentetan itu, pihak kerajaan seharusnya mengambil peluang ini untuk menjadikan pelancongan makanan sebagai tarikan utama pelancong. Dengan mengadakan promosi secara berkesan tentang makanan-makanan yang ada di negara kita, dapat menarik minat pelancong di seluruh dunia untuk datang dan mencuba sendiri makanan yang ada di negara kita. Saudara dan saudari sekalian, jika sebelum ini tahun melawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia contohnya, berfokus kepada keindahan semula jadi yang ada di negara kita, kini kerajaan juga boleh menarik minat pelancong dari aspek makanan pula. Setiap tempat pelancongan ada makanan istimewanya yang tersendiri. Sebagai contoh, jika saudara dan saudari sekalian ke Kedah, pasti laksa Kedah dan gulai batang pisang menjadi tarikannya. Jika ke Sarawak, kek lapis Sarawak dan pelbagai makanan suku di sana akan mewarnai pengalaman pelancongnya. Jelaslah di sini dengan mengadakan promosi secara besar-besaran tentang makanan yang ada di Malaysia dapat meningkatkan potensi pelancongan gastronomi menjadi semakin penting dalam memajukan sektor pelancongan negara. Maafkan saya Tuan Pengerusi, izinkan saya menjelaskan. Silakan Direktur. Saya melihat bukan sahaja kerajaan yang memainkan peranan penting untuk mengusahakan pelancongan yang baru ini, malah masyarakat juga menjadi akar budaya kepada makanan tradisional kita supaya warisan makanan rakyat Malaysia ini terus berkembang kepada generasi akan datang. Banyak usaha yang boleh dijalankan oleh masyarakat untuk meluaskan lagi pelancongan gastronomi ini. Antaranya, masyarakat boleh memastikan makanan-makanan tradisional kita sentiasa diwarisi oleh generasi kini dan akan datang. Komuniti setempat harus memainkan peranan untuk memasak atau membuat makanan tradisional supaya kemahiran ini terus dikekalkan dan menjadi tarikan utama pelancong untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kata orang, sambil menyelam minum air, selain dapat mengekalkan budaya tradisi kita, kita juga dapat memberi peluang kepada anak
cucu kita untuk memperluaskan lagi makanan-makanan tradisional kita kepada pelancong luar. Sebagai tamsilnya, masyarakat mengadakan kelas memasak makanan tradisional yang terbuka kepada semua peringkat umur. Aktiviti sempena Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha ialah dengan mengadakan juadah makanan seperti nasi dagang, dodol, lemang, rendang dan ketupat dapat disediakan oleh komuniti Melayu kita sendiri. Malah dengan mengadakan aktiviti kemasyarakat seperti aktiviti masak bersama-sama ini dapat mengekalkan perkongsian budaya diteruskan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memberikan komitmen yang jitu untuk memastikan makanan-makanan tradisional kita sentiasa diwarisi oleh generasi kini dan akan datang. Baiklah, semakin rancak perbincangan kita pada hari ini. Tapi nampaknya ahli panel kedua kita nampak bersedia untuk memberi sedikit pandangan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi. Saya pula ingin membicarakan tentang sumbangan para usahawan pula. Jika kita lihat, yang pertama, para usahawan boleh mengacara program memasak secara langsung. Hal ini kerana ia mampu menarik minat masyarakat tempatan serta menarik minat masyarakat negara-negara luar untuk datang melancong ke negara kita. Baiklah. Yang kedua, mengadakan rancangan masakan secara langsung. Kita boleh menjemput chef-chef yang terkenal seperti contoh Rizwan Ismail yang lebih dikenali sebagai Chef Wan, boleh mengacara sesuatu program masakan. Hal ini kerana beliau cukup terkenal dengan cara pemasakan, cara persembahan makanan tersebut. Serta tambahan pula, para usahawan haruslah bijak merebut peluang. Seperti contoh, mengambil peluang dengan platform yang ada. Mereka boleh mempromosikan produk mereka dengan menggunakan sosial media dan lain-lain. Jika kita lihat dari tinta kaca yang berbeza, usaha para usahawan untuk mengkomersialkan makanan sejuk beku juga merupakan salah satu sumbangan. Hal ini kerana idea menyejuk bekukan makanan dapat meningkatkan lagi jangka masa atau jangka hayat sesebuah produk. Makanan ini juga dapat meningkatkan dengan produk makanan sejuk beku ini, kita dapat berkongsi dengan para pengunjung tentang cara masakan dan cara mereka disejuk bekukan. Tuntasnya, peranan usahawan untuk memajukan pelancongan gastronomi melalui pelbagai aktiviti dilihat amat berkesan. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang kedua kerana menunjukkan betapa pentingnya peranan usaha itu sendiri dalam memajukan pelancongan gastronomi ini. Nampaknya ahli panel kita yang ketiga ni telah memberi isyarat kepada saya untuk menambah sedikit pandangan daripada beliau. Silakan. Ya, terima kasih saudara pengerusi kerana memberikan saya peluang untuk menambah. Mungkin saya ingin menambah dari sudut yang berbeza. Baiklah, kita sudah mendengar usaha dari pihak kerajaan, masyarakat dan usahawan yang ternyata akan memberikan impak yang sangat baik jika dapat dilaksanakan. Di sini saya ingin menyentuh sedikit tentang kepentingan pelancongan gastronomi terhadap negara dan masyarakat. Baiklah, sektor pelancongan gastronomi bukan sahaja dapat menambah pendapatan negara, bahkan dapat mempromosikan makanan setempat di negara kita. Malaysia mempunyai pelbagai jenis makanan yang digemari oleh pelancong kita. Negara kita juga mempunyai kaum yang berbilang dan masakan yang berbeza seperti masakan Melayu, masakan Cina dan masakan India. Masyarakat setempat yang berbilang kaum
mengetahui makanan yang ada di serata dunia. Contohnya seperti nasi ayam, pau dan kuih goreng daripada masakan Cina, rendang, ketupat dan nasi lemak daripada kaum Melayu. Dan yang terakhir sekali, capati, thosai dan idli daripada masakan India, serta tidak kurangnya masakan barat dan masakan Inak daripada kaum yang berlainan. Masakan yang tidak pernah dirasai oleh pelancong ini memberikan mereka rasa yang baharu, maka menarik minat mereka untuk datang dan mencuba sendiri makanan yang ada di negara kita. Setiap pelancong mempunyai cita rasa yang berbeza. Jadi, dengan mengadakan pelancongan makanan ini dapat menarik minat mereka, dapat menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pelancongan makanan terhadap negara dan masyarakat setempat. Selain memperoleh pendapatan yang lumayan, masyarakat juga dapat meningkatkan taraf hidup dalam mengusahakan industri pelancongan ini. Tegasnya, apabila pelancongan gastronomi ini dimajukan, impaknya juga makanan setempat dapat dipromosikan kerana di mana ada pengetahuan, di situ ada jalannya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Sebenarnya jika kita lihat daripada sudut ataupun pelbagai aspek yang berbeza, terdapat banyak lagi maslahat yang akan timbul daripada subsektor pelancongan kita yang terbaru ini, iaitu pelancongan gastronomi. Namun begitu, forum remaja kita sudah hampir ke penamatnya. Oleh itu, sebagai penutup forum kita pada hari ini, saya ingin menjemputlah mana-mana ahli panel yang sudi untuk merumuskan apa yang telah dibincangkan pada hari ini di dalam forum remaja kita. Izinkan saya, pengerusi. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Pelancongan gastronomi satu potensi baru untuk dimajukan di negara kita, merupakan tajuk forum yang menarik untuk dibincangkan. Memang benar, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitulah juga dengan pelancongan gastronomi ini yang dapat saya simpulkan sebagai subsektor yang baharu yang perlu diketengahkan oleh semua pihak. Jika kita melaksanakan segala usaha untuk memajukan industri makanan di negara ini, maka sektor pelancongan ini akan menjadi semakin maju dan terkenal di seluruh dunia. Akhir kata, makanan kita, identiti kita, warisan budaya kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, semoga forum kita tentang pelancongan gastronomi yang berpotensi besar dalam memajukan sektor pelancongan negara kita disambut baik oleh semua pihak. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang sudi memberikan atau mengutarakan hujah-hujah yang sangat bijaksana sebentar tadi. Nampaknya forum kita pun telah sampai ke penamatnya. Sebelum mengakhiri forum kita yang barakah pada hari ini, izinkanlah saya memberi serangkap pantun. Para petani membanting padi dibungkus dibawa pergi. Terima kasih daun keladi, ada rezeki berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.